Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang diucapkan kepada semua yang bersama-sama dengan saya pada hari ini dalam satu program motivasi pembelajaran norma baharu untuk pelajar-pelajar yang akan memasuki sekolah tidak lama lagi. Kepada semua yang mendengar program ini, marilah kita sama-sama memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana hari ini dapat kita bersama-sama dalam satu program yang mana saya rasa program ini adalah program yang boleh memberi satu semangat ataupun suntikan semangat kepada kita untuk mempelajari bagaimana keadaan diri kita sekarang ini di waktu mempersiapkan diri kita untuk hadir ke sekolah pada esok hari insya-Allah. Jadi marilah kita sama-sama melihat bagaimana senario ini berlaku. Kalau kita melihat bermula daripada 18 Mac hari itu, kita berada di rumah dengan arahan daripada kerajaan Malaysia untuk kita belajar daripada rumah, dan semua orang pada hari itu dalam keadaan dalam satu kehidupan yang baru dalam kehidupan kita. Jadi semua orang tak kira kecil, besar, tua, muda, semuanya berada dalam satu norma baharu dalam kehidupan. Saya pun sendiri, hadirin hadirat, berada dalam satu keadaan yang baru yang saya rasa tidak pernah terjadi sebelum ini. Tapi dengan kehadiran COVID-19 ini, pandemik ini, menjadikan diri kita terpaksa melalui suasana sekarang ini dengan suasana yang baru. Sebab tu apabila saya ditawarkan program ini, saya insya-Allah tak ada masalah. Kita akan berkongsi bersama-sama bagaimana untuk menjadikan motivasi kita dalam pembelajaran. Disebabkan oleh dalam keadaan yang berbeza, suatu masa dahulu kita berada di sekolah, kemudian hari ini dengan satu norma baharu yang akan kita bincangkan sedikit masa nanti. Jadi kalau kita faham perkara ni, kita akan melihat diri kita ini akan berada dalam satu situasi yang kita cuba adaptasi. Kita cuba diri kita ini supaya dapat merubah diri kita dengan satu keadaan yang baru. Orang Islam, hadirin hadirat, dia adalah satu umat yang sentiasa adaptasi, melihat persekitaran, bagaimana keadaan. Itu kekuatan kita. Kita boleh melihat keadaan dan kita mengadaptasi diri kita. Inilah adalah kekuatan diri kita sendiri. Sebab tu masa mula-mula PKP hari tu, ada orang kata, sedap lah student sekolah. Duduk di rumah, honeymoon dia kata. Sedap lah, tak payah belajar, duduk di rumah. Boleh main-main di rumah, boleh menonton TV. Semua, banyak suara-suara sebegini yang berlaku. Sebenarnya, hadirin hadirat Allah Subhanahu Wa Taala, apabila berlakunya musim PKP ini, ramai yang melemparkan tomahan sebegitu. Mengatakan bahawasanya pelajar-pelajar ni senang duduk di rumah, main-main, tak payah belajar. Ini adalah satu tomahan yang berat sebenarnya. Sebab tu apabila kita lihat keadaan sebegini, apabila kita lihat bagaimana pelajar kita mahu adaptasi keadaan sebegini, bagaimana guru-guru mahu adaptasi keadaan sebegini, dalam keadaan yang berbeza, tapi matlamatnya tetap untuk pelajar ini menuntut ilmu. Sebab dalam agama kita, ilmu ini satu perkara yang cukup penting. Kita kalau boleh Ustaz kongsi, apabila turunnya wahyu di Gua Hira, apabila turunnya wahyu di Gua Hira menyentuh tentang Iqra, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Turunnya ayat yang pertama daripada surah Al-Alaq menyentuh pasal pembacaan, baca. Pembelajaran, bagaimana pengetahuan diterangkan di situ, dan bagaimana agama kita menitik beratkan berkaitan dengan ilmu. Sebab tu tiada masa yang menyebabkan kita ni kosong daripada ilmu. Orang Islam ni dia tidak
menjadikan kita ni kosong daripada ilmu. Hanya kita menuntut ilmu sehingga kan keluar perkataan iaitu pembelajaran sepanjang hayat. Belajar je. Ustaz pun sampai waktu sekarang ni pun, ustaz pun masih lagi belajar. Kita tanya ibu bapa kita pun masih lagi belajar. Disebabkan pembelajaran ini adalah satu proses yang sentiasa meningkatkan pengetahuan kita. Manusia ini lahir dalam keadaan tidak mengetahui. Lahir je kita, apabila kita lahir hari itu, orang tidak kenal. Kita tak tahu apa-apa pun. Membaca tak pandai. Tak faham. Tapi apabila ditambah ilmu kita daripada hari ke hari, kita mula boleh sebut bunga. Perkataan pertama kita beritahu dulu, ma, papa. Perkataan yang kita boleh sebut. Kemudian bertambah ilmu kita semakin tinggi, sehingga ilmu kita bertambah, mengeluarkan kita daripada gelapnya kejahilan. Sebab tu ilmu ini penting untuk kita keluarkan diri kita daripada kejahilan. Daripada tak tahu hari itu, kita tidak tahu, kemudian kita bertambah kepada makin tahu, bertambah lagi pengetahuan kita. Menjadikan kita ini berbeza. Sebab tu di antara orang, apabila orang itu berilmu, dia akan bertambah lagi. Sebab tu bila kita bercakap pada hari ini, kita akan bercakap tentang pentingnya ilmu. Ada orang dikata dengan norma baharu ni, ilmu tercicir. Itu pandangan yang tidak tepat. Dengan norma yang baru ni, kita tidak boleh ada penambahan ilmu yang banyak. Itu tidak tepat. Nanti kita akan bincangkan bagaimana dalam keadaan yang sebegini, norma baharu, ilmu kita dipertingkatkan. Kita ni tiada masa untuk kita ni berada di statik. Orang Islam ni ataupun kita sentiasa menambah ilmu, bertambah ilmu kita. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala meninggikan orang yang ada ilmu ini beberapa darajat. Darjat dia makin naik. Memang apabila kita bercakap dan dengan ilmu, orang akan melihat kita dalam keadaan kita ni berada di tempat yang tinggi. Sebab tu diri kita kena isi dengan ilmu. Dan sekarang ni apabila kita bercakap tentang kita kembali ke sekolah dalam keadaan norma baharu, fokus kita masih lagi pada ilmu. Untuk memantapkan ilmu kita. Jadi yang orang kata kita ni honeymoon, yang kita ni main-main di rumah ataupun kita ni menonton TV, saya rasa dan ustaz rasa cukup yakin ini adalah pendapat yang tidak tepat. Ini disebabkan oleh kita sudah mempunyai rutin baru. Ustaz ada anak di rumah, ustaz juga melihat rutin ini berlaku. Bagaimana rutin telah berubah, kita sudah belajar dengan satu norma yang baru. Ustaz melihat, kalau boleh lihat sekarang ni kita belajar online. Pembelajaran online ni cukup penting. Tidaklah mengatakan bila orang katanya, sekarang ni tak boleh belajar, sekolah tutup, kita tidak boleh pergi sekolah, tiba-tiba kita tidak belajar. Itu silap. Disebabkan kita ada belajar atas talian online. Tiap-tiap hari. Bahkan bila saya lihat, tiap-tiap hari guru-guru memberi latihan. Ada hantar ikut WhatsApp, ada hantar ikut Telegram. Pelajar memberi balik latihan itu, menghantar latihan. Dan guru pun kata bagus, cemerlang. Semua tu berlaku sekarang ni. Satu norma yang baharu yang mana kita lihat pembelajaran anak-anak kita dia berubah. Saya pun yakin adik-adik yang mana mengambil exam SPM, STPM, STAM belajar sekarang ni dalam keadaan yang baru. Tapi keadaan yang baru tidak bererti kita tidak belajar. Dengan online lagilah maklumat di hujung jari. Semua kita boleh capai, sana capai. Sehingga maklumat itu lambatkan maklumat. Tinggal lagi bagaimana kita menguruskan belajar online kita. Bagaimana kita menguruskan belajar online. Kalau kita dapat menguruskan dengan baik, kita bagi masa yang baik, ia tidak menjadi masalah. Dan saya lihat pelajar-pelajar yang mengambil SPM atau peperiksaan besar, mereka tidaklah dialih perhatian oleh keadaan ini. Ramai yang masih lagi memberi perhatian dengan pengawasan guru yang sentiasa mengikuti perkembangan anak-anak murid mereka. Ini satu perkembangan yang cukup bagus, yang mana guru-guru pun memberi sumbangan yang banyak, yang mana guru-guru sentiasa memantau adakah pelajar ini sentiasa belajar.
Sebab itu bila saya rujuk kepada beberapa sumber, ada yang menetapkan 3 jam sehari belajar, ada yang menetapkan 4 jam sehari belajar. Yang mana belajar ini merangkumi pelajaran-pelajaran yang penting dalam untuk menghadapi peperiksaan yang besar ini. Jadi hadirin hadirat mati Allah SWT, adik-adik pelajar kena faham. Peperiksaan yang kita hadapi ini bukanlah peperiksaan yang main-main. Peperiksaan ini adalah peperiksaan yang besar yang mana menentukan arah kita selepas ini. Dia tidak boleh menjadikan kita mengambil peperiksaan ini sebagai perkara yang remeh-temeh. Jangan. Hari ini semua benda akan berubah dengan keputusan yang kita dapat pada SPM nanti ataupun STPM ataupun STAM. Ini perkara yang cukup penting. Sebab tu bila kita belajar ni, kita dalam keadaan yang mana satu keadaan berbeza, norma baharu, tetapi tidak melarikan kita daripada fokus niat kita. Dia keadaan boleh berubah, kita kena bersedia. Dalam apa jua keadaan, kita kena bersedia. Tetapi cara kita menghadapi itu yang menjadikan kita berbeza dengan orang lain. Masa cukup penting dalam kita belajar online. Dia disiplin. Bila ustaz bercakap gini, disiplin. Disiplin dalam kita mengambil pelajaran ataupun kita buat ulang kaji pelajaran. Ataupun sekarang ni, apabila kita live sekarang ni, berapa orang di kalangan kita ada buku di tangan? Berapa orang di kalangan kita cuba mencatat nota-nota yang penting yang akan ustaz bagi nanti? Berapa ramai daripada kita sekarang ni cuba beri perhatian untuk memahami dalam menyediakan diri dia untuk menjadikan dirinya pelajar yang terbaik. Kita tak mahulah memberi alasan, saya ni sepatutnya pandai lagi. Tapi disebabkan oleh keadaan berlaku sekarang ni, pandemik COVID-19, kita ni menjadi pengetahuan kita tidak bertambah. Ini bukan alasan. Yang perlu ialah kita mula menyusun strategi. Orang yang pandai, orang yang cerdik ialah dia menyusun strategi. Sebab tu dalam belajar online ni, disiplin cukup penting. Nanti kita akan bincang bagaimana belajar online ni yang betul. Ada pelajar yang belajar online, kadang-kadang dia menipu guru dia. Dia menipu guru dia. Guru belajar, guru mengajar, dia pun dia buat perkara lain dalam keadaan dia itu tidak mempelajari. Jangan. Sebab belajar ini amanah. Apabila kita dalam keadaan begini, lepas tu kita pun menipu, kita cuba ya dalam keadaan ya, cikgu bukan ada depan mata kita. Kita boleh berada di dapur, kita boleh berada di tempat lain, dalam keadaan kita buka laptop kita. Ini menjadikan pelajaran kita ini tidak berkat. Dalam kita belajar, keberkatan cukup penting. Ada orang dia kata, oh, tak penting berkat. Berkat penting. Disebabkan keberkatan itulah yang menjadikan jiwa kita tenang. Sebab tu, apabila kita belajar, pastikan kita belajar itu dengan penuh keberkatan. Jangan ada penipuan, kita mulakan dengan doa. Lepas tu kita berharap pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala yang memberi faham. Kadang-kadang guru belajar ajar kita banyak, kita tak faham. Kita berdoa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, cerahkanlah hatiku ya Allah. Fahamkanlah aku pembelajaran ini ya Allah. Bukalah aku jalan yang banyak ya Allah. Sebab Allah Taala kata, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa bertawakal pada Allah, Allah Taala akan beri jalan keluar, dan daripada jalan keluar itu adalah yang kamu tidak sangka-sangka. Kadang-kadang apabila kita belajar ni, kita cepat putus asa. Cepat putus asa. Bila kita putus asa, kita menjadikan diri kita ni belajar sekejap, kita rasa tak faham dah. Kita pun letih. Kita tidak berusaha dengan sabar. Nanti Ustaz cerita. Okey, Ustaz lihat bagaimana guru memberi latihan. Bagaimana kuis ujian dilakukan. Bagaimana ibu bapa pun. Ini peranan yang cukup besar yang Ustaz lihat tak kala PKP baru ni. Bagaimana ibu bapa turut sama memainkan peranan, membantu, memantau pelajar-pelajar yang mengambil peperiksaan yang besar ini untuk mereka ini mengulang kaji pelajaran mereka. Ini ibu dan bapa kita ni memberi perhatian yang cukup besar. Ustaz lihat
Peranang ini cukup penting. Sebab itulah dalam Al-Quran meninggikan ayah dan ibu. Sebab tu dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibu bapa kita ni tinggi. Saya rasa adik-adik pelajar yang mendengar motivasi ustaz hari ni, lepas ni ucap terima kasih pada mak ayah. Kerana ibu bapa inilah yang memberikan kita kemudahan, ruang yang selesa di saat kita belajar ni. Di rumah kita ada ibu dan ayah dibagi bilik khas untuk anaknya. Ada dan ibu dan ayah memantau melihat macam mana anak dia belajar, bagaimana perkembangan dia. Sebab tiada lain bagi seorang ayah, tiada lain bagi seorang ibu, dia ingin melihat anaknya berjaya. Dia memang nak melihat anaknya berjaya. Di depan matanya tergambar dah 20 tahun lagi anak dia jadi apa. Tapi kadang-kadang anak ni dia tidak faham apa ataupun hasrat ayah mereka. Ataupun kita kata tidak memahami apa yang dihasratkan oleh ibu bapa mereka. Ibu bapa mereka buat perkara-perkara yang mencari rezekinya supaya banyak dapat dia membantu anak-anak dia. Segala apa anak-anak ni dia beri, anak ni dia bagi, disebabkan bagi ibu bapa itu kejayaan anak dia cukup penting. Dan ustaz melihat pada fasa baru ni, ibu bapa banyak memberikan bantuan dan memainkan peranan kepada kejayaan kita. Sebab tu sekarang ni kita lihat semua orang sayang kita. Ibu bapa sayang kita, guru sayang kita. Di pihak universiti, ustaz kat universiti ni cuba bagi motivasi disebabkan oleh sayangnya kepada anak generasi kita. Sayangnya kepada adik-adik pelajar. Tengok kanannya, depannya, kirinya, belakangnya. Semua support supaya kita ni dapat mendapatkan keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan kita. Jadi ustaz lihat semua berubah dalam keadaan sebegini. Okey. Dalam keadaan sebegini, apa yang perlu kita buat? Apa yang perlu kita buat? Yang ni pertamanya kita kena set minda positif kita. Kita kena bersemangat, kita kena sentiasa dalam keadaan bersedia. Sekarang ni akal kita kena set supaya kita dah nampak kepada suatu hari nanti aku nak result aku macam ni. Kena set. Walaupun bagaimana ujian mendatang, terus kita fokuskan diri kita. Sebab tu ada pepatah tu berkata, apabila kita sudah layar kita ni sudah kita kembangkan, angin ke, ribut ke, hujan ke, kita tetap nahodakan bahtera kita sampai ke destinasi kita. Kadang-kadang kita berada di lautan yang luas. Adik-adik ada di lautan yang luas. Adik tak nampak pun tepian ujung sana. Tak nampak. Tapi sabar. Sesuatu perkara dia ada hujung. Dia ada hujung. Macam kita sekarang ni. Apabila SPM kita atau peperiksaan besar kita diubah, kita tahu di sana destinasi kita. Kita bersabar walaupun ada ombak sekarang ni, walaupun ada ribut, ada hujan, tapi kita masih lagi menetapkan fokus kita ni, kita mesti bersemangat. Sebab ustaz bimbang takut ada yang hilang semangat. Ataupun dia ada yang dibisikkan pada telinga dia. Tak apalah, lambat lagi, kan tunda tu. Kadang-kadang dibisikkan sebegitu dan dia pun berkata kepada ayah dia ataupun mak dia, tak apa mak, tak apa ayah, lambat lagi kan. Ni adalah satu bisikan yang mana dipanggil panjang angan-angan kita. Hari ni, hari dia berlalu. Naik matahari, terbenam matahari, esok naik balik. Dan kita lihat kalender kita berubah. Hari ni hadirin hadirat mati Allah Subhanahu Wa Taala 23 bulan. Bila nanti dia bergerak lagi, nanti bergerak lagi. Yang kita rasakan lama itu sebenarnya dekat. Tetapi oleh kerana bisikan yang katakan tak apa, lambat lagi. Tak apa, lambat lagi. Relax lu. Sebenarnya yang ustaz nampak apabila keadaan ini berlaku, dia memberikan peluang yang panjang. Ustaz bila dapat berita ni hari tu, dengar sidang akhbar,
Ustaz rasa Allah beruntungnya pelajar. Dia ada masa yang lama untuk mempersiapkan diri dia. Apabila dipanjangkan waktu, kalau dilihat daripada hikmah dia, pelajar boleh bersedia dengan lebih bagus, banyak lagi latihan boleh dibuat, mengenal kelemahan-kelemahan diri lebih awal, membaiki kelemahan-kelemahan tersebut dan seterusnya berjalan terus. Sebab tu kita jangan lihat supaya apalah ni Allah susahnya, jangan tengok di situ. Dia ada hikmah di sebalik musibah. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Setiap kesukaran ada sesuatu yang menyenangkan. Setiap kesukaran ada sesuatu yang memudahkan. Apabila kita lihat perkara ni, kita fikir positif. Sebab tu pertama sekali kita lihat dengan positifnya tadi. Kita ada masa yang lebih lama. Kita boleh merancang. Kalau orang yang tidak membazirkan waktu baru ni, merancang dengan baik, dia boleh memahami, memantapkan. Okey, Ustaz bagi contoh. Kalau kita buat setanah, kita letak tanah, lepas tu kita biarkan dia lama, kita hujam, kita kemaskan dia dalam tanah, makin lama makin padat, makin lama makin padat. Berbanding dengan yang sekejap. Kalau kita nak tanam pokok tu pun, dia boleh menjadi pokok yang kuat disebabkan oleh tanah yang kuat. Sebab tu bila kita berada dalam keadaan ini, jangan alpa. Jangan sekali-kali lalai. Jangan sekali-kali tertipu dengan keadaan bisikan iblis tadi. Yang mana iblis datang pada kita dan kata, lambat lagi. Dia kata, lambat lagi. Sehingga kan lambat lagi itu menjadikan kita mula menyandar. Duduk di sofa bersandar. Ambil game, main game. Tanpa kita merancang untuk memantapkan diri kita bagi peperiksaan ini. Bisikan inilah yang Ustaz risaukan. Ada orang dia tak perasan. Bisikan ini dalam keadaan dia pun hanyut. Hanyut je. Hanyut. Sehingga dia tidak dalam keadaan membaiki ataupun memantapkan diri mereka. Ini bahaya. Adik-adik tak begitu kan? Kalau keadaan begini berlaku, cepat-cepat tepuk pipi. Sedar tak ni? Sedar tak? Kalau sedar, kita mula merancang diri kita supaya kita ni dalam keadaan semakin memantapkan diri kita. Tengok, sekarang ni kita berada di grade mana? Subjek ni di grade mana? Apa kelemahan kita? Baiki. Sebab sekarang ni, kalau kita mula fokuskan diri kita, kita akan menjadikan pembelajaran kita ni dalam keadaan terurus. Kita kena buat laluan adik-adik. Kena buat laluan dalam keadaan kita ni nampak apa kelemahan nak baiki. Listkan kelemahan kita. Apa lagi yang saya tak faham. Proses pembelajaran bukan hari ni belajar, esok cerdik terus. Bukan. Suatu perkara yang kita tidak faham, ulang tanya. Dalam keadaan ini kita berterusan sehinggalah kita faham. Kalau kita orang Islam, jangan lepaskan diri kita daripada berdoa. Sentiasa berdoa, ya Allah beri faham susahnya tajuk ni, ya Allah fahamlah ya Allah. Susahnya ya Allah, fahamkan ya Allah. Susahnya ya Allah, fahamkan ya Allah. Dalam masa tu kita berusaha untuk memahami pelajaran ini. Okey. Ustaz nak sebut lagi. Bagaimana minda ini boleh jadi positif? Minda ini jadi positif apabila dalam kehidupan kita mulakan dengan positif. Kita orang Islam, kalau kita lihat, kita mulakan pagi kita dengan solat subuh. Dalam solat subuh itu, kita sentiasa berdoa dan doa kunut. Kita baca dalam doa kunut itu perkara-perkara yang menjadikan kita ni motif kehidupan kita. Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima a'tait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Semua yang kita baca itu adalah menunjukkan tujuan ataupun objektif kita. Kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita ni berterusan dalam keadaan kita ni sentiasa dalam keadaan ada fokus kehidupan kita. Sebab tu orang Islam ni kalau dia kata dalam kehidupan dia tak ada fokus. Dia tidak faham bagaimana sebenarnya bila dia pagi tu, dia bangun, dia sembahyang subuh, dia berdoa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, setkan perkataan kita supaya Allah Ta'ala mudahkan diri kita. Ustaz ingat masa Ustaz belajar dulu, guru Ustaz kata, bermula segala benda yang kita baca, yang kita buat, semua tu kita ikhlaskan pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Bila kita bangun pagi, semuanya kita kata ini adalah untuk Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Segalanya untuk Allah. Hidupku, matiku untuk Allah. Ibadatku, semuanya untuk Allah. Jadi apabila kita buat pagi itu, kita bangun, kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kembali nyawa pada kita. Kita boleh segar hari ini, buka mata melihat alam. Kemudian semuanya pada hari ini, kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala hidayatkan kita. Bantu kita. Lindungi kita. Ya Allah, inilah yang kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, zidni ilma, tambahlah kami ilmu. Tambahkanlah kami ilmu. Ini perkara yang tidak sepatutnya kita hilang daripada lidah kita. Jadi hendaklah kita sentiasa berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita buat tu supaya Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa membantu kita. Masa belajar pun jangan putus dengan Allah. Ini guru Ustaz pesan. Jangan putus dengan Allah. Jangan putus. Maknanya sentiasa berharap, ya Allah, fahamlah ya Allah. Bayangkan, kita bayang. Kalau kita buat satu perkara, hati kita dengan Allah, semasa kita buat tu, kita sentiasa minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, tolonglah aku, ya Allah, tolonglah aku, ya Allah. Kan begitu? Orang yang hatinya bersandar pada Allah, dalam hatinya, ya Allah, tolonglah ya Allah. Sebab tu bila kita belajar, dalam satu masa dalam keadaan kita rasa subjek tu susah, persandaran kita pada Allah kena kuat. Ya Allah, bukalah kefahaman, ya Allah. Ya Allah, berilah faham, ya Allah. Kalau subjek ataupun mata pelajaran yang perlu menghafal, ya Allah, berilah aku cepat hafalan, ya Allah. Berilah nampak hafalnya macam mana, ya Allah. Dalam keadaan sebegitu, dia dengan Allah sentiasa terikat. Ustaz sebut tadi wahyu pertama pasal Iqra. Dan Allah Ta'ala kata, Allamal insana ma lam ya'lam. Allah Ta'ala ajar manusia apa yang dia tidak ketahui. Sebab tu yang kita tidak ketahui, kita belajar. Dan masa kita belajar tu, harapan kita dengan Allah SWT, jangan putus. Sebab tu kita nak dalam diri kita ni ada Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Itu menunjukkan, itu pertautan hati kita dengan Allah. Kita buka buku Bismillahirrahmanirrahim. Kita start menulis Bismillahirrahmanirrahim. Kita minta Allah Ta'ala limpahkan banyak idea, limpahkan banyak perkara pada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Sebab itu dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu perkara yang baik yang tidak dimulai dengan bismillah, maka ia akan terputus. Ulama kata terputus daripada keberkatan tu. Sebab tu kita kena lazimkan diri kita ni dengan bismillah. Bila ya Allah, bila kita ambil satu benda nak buat, Bismillahirrahmanirrahim. Kadang-kadang kita pakai baju nak pergi ke sekolah, pakaian seragam. Adakah kita niatkan itu untuk Allah? Kadang-kadang kita Bismillahirrahmanirrahim. Kita pakai baju pun dengan bismillah. Kita berjalan pakai kasut, bismillah. Kita naik kereta ayah kita untuk pergi ke sekolah, bismillah. Semua itu dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kalau sebegini kehidupan kita, kita akan segar, semangat, kita akan ceria, disebabkan kita bersandar pada Allah Subhanahu Wa Taala. Persoalan dia, sejauh manakah kita bersandar pada Allah? Sejauh manakah kita bergantung pada Allah Subhanahu Wa Taala? Sebab tu sekarang ni banyakkan sembahyang, banyakkan berdoa, buat usaha, tetapi doa itu kena ada semua supaya kita ni sentiasa berkait ataupun kita ni sentiasa bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak mampu melainkan Allah Taala izinkan kita. Sebab tu hadirin hadirat mati Allah Subhanahu Wa Taala, adik-adik pelajar kena faham ni. Fokuskan diri kita. Ustaz nak sebut juga, apabila kita kembali ke sekolah nanti, kita kena ingat beberapa perkara. Yang ni disebut Ustaz bimbang takut bila kita pergi sekolah nanti, kita ingat macam dulu. Dah sekarang ni berbeza, nombor baharu. Kita perlu, kalau dalam Kementerian Kesihatan dia kata, kita perlu elakkan 3S, dia kata. Elakkan 3S. Amalkan 3W. Ni kena faham, ni norma baru. Bila kita pergi sekolah, kita kena masukkan perkara ni supaya kita sentiasa beringat.
Pertama, kita kena elakkan daripada tempat yang sesak. Jangan kita di tempat yang sesak ataupun kita menyesakkan keadaan. Ini masalah. Di tempat-tempat di sekolah, SOP telah dibuat. Guru-guru pun ustaz lihat dalam Facebook, dalam banyak buat video, banyak hantar tentang supaya pelajar ni faham apa yang akan berlaku nanti. Tiada lagi dalam kelas kita ni dalam keadaan dekat-dekat, boleh bertepuk bertampar, pergi ke kantin dalam keadaan tidak. Semuanya dalam keadaan SOP. Ini kena faham. Jangan kita tak faham perkara ni. Bila kita tak faham perkara ni, kita pergi ke sekolah dalam keadaan kita tidak menyediakan diri kita ni dalam norma baharu. Sepatutnya kita adaptasi dengan diri kita ni dengan norma baharu. Tempat yang sesak, kita jangan pergi. Tempat yang banyak orang, jangan. Disebabkan kita nak jaga diri kita supaya kita ni terhindar daripada COVID-19. Penting ni adik-adik. Disebabkan kalau kita nak ambil peperiksaan yang besar, perkara yang penting selain ilmu yang kita bawa ialah kesihatan kita. Kita kena jaga diri kita supaya kekal sihat. Ada orang di waktu malam peperiksaan, dia muntah-muntah. Tak kena. Sebab dia tak jaga kesihatan dia. Ataupun di waktu sebelum peperiksaan, dia pun ada tipe dia sakit ataupun jatuh ataupun perkara-perkara yang menggugat kesihatan kita, kita kena jaga. Kita kena jaga sehabis baik supaya kita terhindar. Kena faham Ustaz khabar ni. Disebabkan Ustaz bimbang, apabila kita tak jaga kesihatan kita, menjejaskan kita untuk mengambil peperiksaan. Sebab tu kena faham. Jadi, elak daripada dalam keadaan tempat yang sesak. Kita juga kena elakkan supaya kita duduk di tempat yang sempit dan tertutup. Sebab tu dalam norma di sekolah pun sekarang ni dia ada penjarakan dalam kelas. Dan kelas tu pun ada beberapa orang sahaja. Dia tidak boleh macam hari tu. Sekelas kita, padat kelas kita sekarang ni tidak berlaku sebegitu. Dan jangan pula nanti bila sampai di sekolah kita ambil bangku. Kita pindah. Jangan. Kena ikut SOP yang telah pihak sekolah sediakan. Ini penting. Sebab kadang-kadang kita tak nampak ni kepentingan kesihatan ni. Yang kita nampak belajar sehingga kan kesihatan kita tidak jaga. Dan sekarang ni pandemik COVID-19 masih lagi ada dan kita perlu berjaga-jaga supaya kita terselamat. Sebab tu kita kena putuskan rangkaian, kita kena hindarkan diri kita, sentiasa kita ni dalam keadaan bersedia ataupun dalam keadaan peka dalam keadaan sekeliling kita. Kita juga dilarang kalau untuk kita ni untuk bersembang dekat-dekat, kena ada jarak. Bukan macam hari itulah boleh kita pergi ke meja dia bercakap, boleh kita duduk sebelah dia bercakap. Sekarang ni bukan macam tu. Kena faham perkara ni sebab ustaz dari jauh dalam sudut hati ustaz bimbang. Ustaz bimbang kalau pelajar tidak memahami perkara ni, dia tidak jaga diri dia terdedah. Disebabkan perkara ni kita kena jaga diri kita, elakkan diri kita supaya tidak berada dalam keadaan-keadaan yang Ustaz sebut tadi. Elakkan diri kita. Disebabkan kita bimbang, saya ni nak ambil periksa. Kalaulah saya ni sakit dan keadaan saya ni tidak menjaga diri saya, ini adalah suatu perkara yang tidak patut saya lakukan. Saya kena jaga. Masing-masing jaga. Saya jaga, awak jaga, orang ni jaga, semua orang jaga, menjadikan diri kita ni insya-Allah terhindar. Sebab semua benda kita telah tutup. Ruang kita telah tutup. Sebab tu bila saya lihat cikgu-cikgu ataupun ustazah-ustazah di sekolah sekarang ni cukup sibuk menyediakan ni SOP-nya macam ni, cek suhunya, apa semua disediakan. Beberapa video yang saya lihat dalam Facebook menunjukkan guru-guru di sekolah sekarang ni sedang menyiapkan sekolah mereka supaya pelajar selamat. Kekal selamat bermaksud sihat. Sebab tu dalam keadaan ni kita kena bantu guru-guru kita di sekolah dengan kita mematuhi apa yang diberitahu oleh Kementerian Kesihatan. Juga kita kena amalkan 3W. 3W iaitu wash, cuci. Kita kena kerap cuci tangan kita dengan air sabun, kerap cuci. Dan kita juga kena pakai pelitup muka. Penting untuk kita pakai pelitup muka berada dalam kawasan sekolah kita nanti. Sebab kalaulah dalam keadaan kita ni tidak menjaga diri kita dalam keadaan baik, kita ni boleh terdedah kepada COVID-19. Sebab tu ustaz bimbang. Apabila ustaz dapat tajuk ni bercakap, ustaz nak bincang perkara ni.
biar pelajar kita faham supaya dia jaga diri dia. Kena jaga. Kita semua ni kena jaga diri kita supaya kita ni dalam keadaan yang sentiasa kita ni aware, ataupun kita kata kita ni dalam keadaan tidak leka. Sentiasa kita tahu apa yang berlaku di sekeliling kita. Jangan kita ni dalam keadaan kita ni tidak memakai pelitup muka, tangan kita jarang kita basuh. Kita ni ni sekarang ni kita kena banyakkan basuh tangan, pakai ni norma baharu. Sebut pasal ilmu. Kalau pertama tadi, kalau ada adik ingat, bagaimana ustaz beritahu ilmu itu penting. Bagaimana kita ni dalam keadaan untuk meningkatkan ilmu kita. Ustaz sebut dan fokus dalam kita mengambil ilmu supaya jangan kita ni dalam keadaan berilmu kita ni kita tidak fokus. Kita kita ni dalam keadaan kita terpengaruh dengan bisikan-bisikan tadi yang Ustaz cerita. Lambat lagi. Relax lu. Janganlah nampak tu sangat, kan lambat lagi. Ni apa benda ni? Jadi baca buku sangat ni, kan lambat lagi. Jangan dengar perkara macam ni. Fokus kepada matlamat kita. Itu penting. Jadi sentiasa kita ni jaga diri kita dengan kita mengamalkan 3W dan kita elakkan 3S. Kena ada ni. Biar nanti di sekolah akan banyak ada perkara ni. Dan untuk pelajar-pelajar pun kena jaga. Ingat, kita jaga kita. Itu orang sebut. Kita mesti menang. Kita jaga kita. Jaga supaya kita ni, diri kita ni selamat. Orang tak tanggung, kita yang tanggung. Kita lalai, kita tanggung. Yang itulah yang menjadikan kita ni sepatutnya dalam diri kita ni sentiasa berwaspada. Sebab kita akan lalu jalan ni dan kita nak sampai ke penghujung dan kita nak kita dapat kejayaan yang cemerlang. Okey. Bila ustaz sebut perkara ni, ustaz nak masuk sikit pasal adab-adab dalam menuntut ilmu. Kadang-kadang pelajar ni dia nampak ilmu, dia terlupa adab. Sebenarnya adab ini adalah buah daripada ilmu tadi. Bila ada adab, ilmu tu dia akan jadi lebih baik. Macam mana kita nak belajar dengan baik kalau adab kita tidak baik? Cikgu mengajar kita berjalan, cikgu mengajar kita bising, tak ada adab. Macam mana ilmu tu nak masuk? Jadi dalam ustaz nak sebut sikit pasal adab menuntut ilmu. Yang ni cukup penting. Yang pertama, ikhlas. Kalau orang ikhlas pada Allah Subhanahu Wa Taala, dia tahu dia belajar ni adalah untuk meningkatkan diri dia daripada satu stage, satu peringkat kepada satu peringkat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dia jadi semangat, disebabkan dia buat suatu perkara itu kerana Allah. Kalau kita buat sebab orang boleh mati, orang boleh meninggalkan kita. Dulu orang suka kita, sekarang dia benci kita. Tapi kalau kita kerana Allah, memang fokus kita tetap. Sebab tu bila ustaz sebut pakai pasal fokus tadi, dia berkaitan dengan ikhlas kerana Allah. Kalau hari itu kita belajar kerana Allah, ada pandemik COVID ni pun kerana Allah. Sekarang ni kita masuk selepas 24 Jun ni pun kerana Allah. Kita nak perkara ni kekal. Orang kata maintain. Dalam keadaan kekal dia daripada dulu sampai sekarang, niat tu tidak berubah, hanya ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Penting untuk kita ikhlaskan kepada Allah Subhanahu Wa Taala apa yang kita buat ini. Sebab suatu hari nanti, di akhirat nanti, kita tunjuk pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, saya belajar dulu ikhlas kerana-Mu. Mana buktinya? Ini buktinya. Walaupun keadaannya sebegini, berlaku sebegini, pada tahun 2020 ada pandemik sebegini, saya tetap ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun orang kata macam ni, keadaan macam ni, saya tidak berubah. Ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ni penting. Ni tunggak. Kalaulah ikhlas ni hilang, kita buat sebab orang, waktu baru ni, kita tak belajar lah. Bila datang pandemik baru ni, kita tak belajar lah. Sebab apa? Sebab kita bukan kerana Allah pun. Yang kita buat kerana orang. Bila kerana Allah, kita sentiasa belajar. Yang kedua, berniat untuk hapuskan kejahilan. Dalam kita ikhlas, adab yang perlu ada ialah kita niatkan dalam diri kita ini untuk mengeluarkan kita daripada gelapnya kejahilan. Ilmu itu cahaya. Al-ilmu nur. Ilmu itu cahaya.
Apabila kita belajar, ilmu tadi akan masuk dalam diri kita menjadikan kita tu bercahaya. Sebab tu dah sama. Tidak sekali-kali sama orang berilmu dengan tidak berilmu. Sebab orang berilmu itu memiliki cahaya dan orang tidak berilmu itu gelap gulita. Jadi seorang yang mencari ilmu, dia sedang mencari cahaya. Dia dapatkan ilmu, cahaya dia cerah. Sebab tu orang yang berilmu lain. Orang yang berilmu lain. Perbuatan dia lain. Kadang-kadang kita dengar kat, budak tu, dia kata, macam tak ada ilmu je, orang kata. Sebab apa? Sebab biadab. Apabila tak ada ilmu, orang kata, macam tak ada ilmu je, biadab. Disebabkan oleh perbuatan dia tu dalam kegelapan. Biadabnya kita, orang pun kata, tak ada ilmu dia ni. Disebabkan ilmu itu menjadikan kita ni beradab. Kan? Biadab ini adalah orang yang tidak ada adab. Disebabkan oleh ilmu tiada pada dia. Orang yang ada ilmu akan beradab. Dia akan menghormati orang. Tengok nombor 4 tu Ustaz kata, menghormati dan memuliakan guru. Guru Ustaz dulu, dia kata ke Ustaz 2 perkara yang Ustaz ingat. Kalau boleh catat. Pertama, hormati guru. Macam mana pun kena hormat guru di sekolah. Jangan panggil. Ada orang dia caci guru dia. Ada orang, ada pelajar dalam Facebook pun Ustaz tengok, mentertawakan gurunya. Ada gurunya, yelah. Dan kadang-kadang gurunya, kepalanya tak ada rambut. Dia pun kata guru dia, dia gelak-gelak guru dia. Ni tak ada adab. Tak ada adab. Ataupun dia benci guru dia, tak ada adab. Dia kena hormati guru. Kadang-kadang dia tak suka pelajaran matematik, sampai ke cikgu tu dia tak suka. Tak ada adab. Tidak boleh tidak suka guru. Dia kena memuliakan guru, menghormati guru. Dalam keadaan sebegitu, dia berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala, berilah dia faham. Asas dia hormati guru. Tolong ni para pelajar. Hari ni Ustaz bimbang, kadang-kadang ialah tidak menghormati guru. Banyak sekarang ni pelajar tidak menghormati guru, menjadikan pelajaran dia tidak berkat. Penting. Yang kedua yang Ustaz nak sebut di sini adalah hormati ibu bapa. 2 perkara ni penting. Cukup penting. Top. Paling tinggi. Hormati guru, hormati ibu bapa. Ingat ni benda Ustaz kata. Jangan biadab dengan guru, jangan biadab dengan ibu bapa. Penting. Nanti insya-Allah Allah Taala akan mudahkan kita banyak benda. Ustaz ingat seorang kawan Ustaz dulu, nakal sangat dia. Nakal. Selalu kena watam. Pap. Tapi lepas kena pap tu, dia kata kepada guru dia, terima kasih cikgu. Selalu Ustaz tengok nakal bukan main. Tapi terima kasih. Hari ni Ustaz jumpa dia, alhamdulillah. Cukup berjaya. Ustaz faham. Di sini adalah menghormati guru. Dia tak pernah suka, tidak hormat guru dia. Terima kasih guru. Bila dia cakap dengan Ustaz dulu masa Ustaz belajar dengan dia tu, tidaklah dia mengutuk-ngutuk guru. Tapi dia nakal sikit. Tapi alhamdulillah, disebabkan oleh dia ni hormati guru. Ustaz nampak dia jadi. Dia okey dah sekarang bila Ustaz jumpa dia pun alhamdulillah. Dia kena baik. Sebab tu Ustaz highlight di sini adalah guru, orang yang sentiasa kita hormati. Ibu bapa orang nak hormati. Kadang-kadang sampai rumah kita tak hormat kepada ibu bapa kita. Ini penting untuk kita faham. Ustaz, kalaulah yang mendengar hari ni faham, dengar Ustaz khabar, ingat 2 benda ni. Baiki balik. Kalau kita ada tidak hormat guru, baiki. Kalau ada kita tidak hormat ibu bapa, baiki. Keadaan sebegini cukup penting untuk kita mendapatkan keberkatan dalam pembelajaran kita. Okey. Yang terakhir yang Ustaz nak sebut dalam adab menuntut ilmu ini adalah sabar. Ini perkara penting. Jangan cepat rasa putus asa. Kadang-kadang satu pelajaran yang kita belajar, kita tak sabar. Susah sikit tu susah sangat-sangat dah. Sedangkan suatu perkara tu sepatutnya perlu kita ulang-ulang sampai faham. Jangan kita ni cepat mengalah. Kena sabar. Ingat Ustaz khabar. Sabar. Sabar dan keadaan tekun kita sambil tak faham lagi, tanya lagi cikgu. Tak faham lagi, tanya lagi cikgu.
Cikgu minta maaf banyak-banyaklah cikgu. Saya cuba faham tapi tak faham. Cikgu tahu awak tak faham lagi ke? Tak ada cikgu marahnya. Mana ada cikgu marah? Ni awak ni apa tak faham-faham ni? Tak. Sebab seorang guru, dia umpama pelita. Dia akan cuba menyinari kita sedaya upaya. Nah, ustaz apa cikgu? Ustaz tahu. Ustaz kalau pelajar bertanya ustaz akan cuba. Tak faham kat ni, ustaz cuba cerita ni. Tak faham ini, ustaz cuba cara ni. Sebab yang paling penting adalah pelajar ni nak keluar daripada kegelapan. Dia nak cahaya. Dan kita ada cahaya, kita nak berkongsi cahaya tu dengan pelajar kita. Sebab tu, bila kita berjumpa dengan cikgu pun kita beradab. Cikgu, saya dah buat 2-3 ujian, saya dah baca 2-3 buku. Saya tak fahamlah cikgu. Mohon cikgu terang lagi cikgu. Cikgu terang. Kita cuba faham. Terang. Ustaz rasa kalau betul keadaan dia, insya-Allah akan faham. Ustaz bagi contoh. Kalaulah cermin tu kotor, kalau kita bersih, berkilat tak dia? Walaupun kekotoran tu kadang-kadang degil. Tapi bila kita buat semua, kita sentiasa buat selalu, buat, lama-lama cerah. Sekarang ni, adakah kita sabar dalam melaksanakan tugasan ini supaya kita ni jadi kadang-kadang kita faham dan kadang-kadang kita boleh nanti faham ilmu tu. Semua kan bermula tidak pandai. Hari tu masa kita darjah 1, kita pandai apa? Tak pandai apa pun. Kita mula belajar mengira, mengenal huruf, kemudian kita naik darjah 2, darjah 3, darjah 4, makin pandai tapi kita tetap berusaha untuk pandai. Bila kita pandai pecahan 1/4, pecahan wajar tak wajar, bila kita mula pandai? Bila kita mula belajar dalam keadaan kita cuba fahami. Dulu bahagi bukan main susah. Kita belajar campur, kita belajar tolak, kita belajar darab, kita campur bahagi. Nak faham satu-satu itu bukan suatu benda yang senang. Tapi lihat pada hari ini, adik-adik dapat memahami semua perkara ini disebabkan oleh berkat kesabaran dalam kita menuntut ilmu. Okey, sikit lagi Ustaz nak sebut. Ustaz nak sebut sekarang ni, apabila kita belajar online ni. Kadang-kadang bila belajar online ni, pelajar tidak memasukkan adab. Kadang-kadang dia duduk dalam keadaan yang tidak sesuai. Dia nak belajar ni adik-adik, kena dalam keadaan beradab. Duduk baik-baik, bukannya duduk dalam keadaan kedudukan belajar tu tidak dalam keadaan bersedia. Kadang-kadang bila duduk di rumah ni online, dia duduk di tempat-tempat yang tidak sesuai dia belajar. Persekitaran penting. Suasana penting untuk kita jadikan pembelajaran kita kondusif. Jangan kita belajar di tempat yang tidak sesuai. Ini Ustaz kena tekankan. Disebabkan oleh kadang-kadang pelajar tidak mengambil berat perkara ni. Bila tak mengambil berat, dia pun tak apalah belajar sini. Sedangkan adik-adik bermain di situ, orang lalu lalang. Perkara ni menyebabkan penerimaan pembelajaran itu tidak bagus. Sekarang ni, bila kita belajar online, kita kena cari tempat yang sesuai. Tak perlu luas, tetapi tempat tu sesuai untuk kita belajar. Jadi, hal ni penting. Sebab Ustaz tengok, ada orang belajar dalam keadaan posisi belajar, duduk yang tidak sesuai. Jangan gitu. Kita buat satu suasana yang bagus. Kita cipta keadaan tu. Yang keduanya, apabila belajar online ni, kadang-kadang bahasa kita tidak sopan. Ataupun kita tidak perkara-perkara yang tidak sesuai dengan akhlak seorang murid. Kadang-kadang dia bercakap dalam typing, kan dalam type. Kadang-kadang perkataan huruf ringkas, kadang-kadang dia kata ke kawan dia, perkara ni tidak bagus. Dalam adab online tidak sepatutnya berlaku sebegitu. Hormati guru. Dalam kelas kita, kalau dalam grup WhatsApp ataupun grup biasanya ada guru kita, kadang-kadang pengetua pun join dalam grup kita, adab kena jaga. Ustaz bimbang kadang-kadang masukkan benda yang tidak bagus, tidak elok dalam keadaan ni ada adab belajar online yang tidak dipatuhi. Dia ada adab Jangan ingat belajar online ni senang. Jangan jadi biadab dalam online. Jangan jadi gitu. Bahasa yang baik penting. Bahasa yang baik. Jangan ada maki-maki, jangan ada mengutuk-mengutuk, jangan ada mengata kawan, jangan gitu. Yang kita nak ialah sentiasa dalam keadaan kita ni dia baik. Dan lagi satu lagi yang Ustaz lihat ialah menyampuk.
Kadang-kadang cikgu tak habis cerita lagi, kita menyampuk dalam online. Ini perkara kita kena berhati. Biar cikgu habiskan dulu ayat itu. Ataupun habiskan dulu dia terang situ, barulah kita bertanya. Kadang-kadang kita ni dalam belajar, kita kena sabar sikit. Sabar. Bila cikgu terang, kita rasa tak faham, kita sabar kejap. Cikgu habis dah cikgu cakap bab tu, kita berkata, cikgu, minta maaf cikgu, saya ada satu soalan nak tanya. Ini, jangan tengok cikgu bercakap, kita potong. Jangan macam tu. Tu tidak beradab. Biar cikgu habis dulu. Kita ada, simpan dulu sekejap. Dalam keadaan, kita tahu ni, lepas cikgu habis ni, nak tanya ni. Cikgu habis je bercakap tu, kita pun kata, cikgu saya nak tanya. Ni penting. Supaya nampak adab kita dengan guru. Jangan kita interak. Kadang-kadang, cikgu tu nak beritahu sikit, sekejap lagi. Tapi disebabkan oleh sikap yang tidak sabar kita, kita pun memotong guru kita bercakap. Bukan tidak boleh bertanya. Kena faham ni, ustaz kata boleh. Tetapi jangan potong. Biar cikgu tu habis. Macam kita cakap ibu kita gitu juga. Ibu tengah bercakap-cakap. Kita tak potong tengah ibu bercakap. Habis je ibu kita cakap, kita bertanya, dah ni macam mana, Ma? Ni, Pa, macam mana, Pa? Selepas habis dah ayah kita bercakap. Ni adab. Jangan jadi pelajar yang kadang-kadang cerdik dari segi pelajarannya, tapi dari segi adabnya zero. Kosong. Ni kita tak nak. Kita nak pelajar yang berilmu, beradab. Dia dalam keadaan seiring. Seiring je berilmu, beradab ni. Okey. Kita hendaklah memberi perhatian kepada guru mengajar. Guru mengajar beri perhatian. Okey. Kita hendaklah memberi perhatian. Jangan kita letak je laptop kita, lepas tu kita buang video kita, offkan video kita, kita berada dekat lain. Ni jangan. Ni menipu. Ni dalam keadaan biadab. Jangan buat macam tu. Belajar betul. Kita dah letakkan ni masa 20 minit untuk belajar dengan guru ni. Guru mengajar kita dengar. Beri masa yang betul kepada guru. Jangan dalam keadaan kita ni menipu. Kalau menipu ni, kita tak tipu orang lain. Melainkan kita tipu diri kita sendiri. Kita tipu orang pun. Yang sebenarnya kita sedang menipu diri. Kita rasa kita bagus. Kita kata, cikgu tak tahu ni. Kita pun offkan kamera kita. Kita offkan audio kita. Kita pun pergi buat benda lain. Kita pun main-main lah, ni lah. Dalam keadaan, kita beri perhatian. Sebenarnya apa yang kita buat itu adalah untuk kita ni kata menipu diri kita sendiri. Cikgu tak rugi. Yang rugi adalah kita. Disebabkan kita ni dalam keadaan menipu diri kita sendiri. Kalau tak faham, kita kena tanya guru dengan beradab. Ini Ustaz sebut dah tadi. Adab penting. Adab penting. Jangan sampai kita ni dalam keadaan tidak beradab. Apabila guru bertanya dalam grup, jawablah dengan sopan. Ada kadang-kadang pelajar ni, kadang-kadang dia buat cikgu ni macam kawan dia. Dia atur ikon-ikon yang tidak baik. Emoji-emoji yang tidak betul. Kadang-kadang macam-macam. Perkara ni kena jaga. Ada juga left group. Ni tak adab dengan guru dia. Dia belajarlah. Duduk baik. Jangan sampai left group. Seorang left, dua orang left, tiga left. Disebabkan dalam keadaan kadang-kadang marah ke guru, boykot guru. Ni adalah kita masuk tadi yang Ustaz sebut dua tadi. Adab dengan guru, adab dengan ibu bapa. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan dengan kedua orang tua itu hendaklah dia berbuat baik. Kita ni sebegitu. Okey, yang Ustaz nak sebut lagi ialah janganlah kita menipu guru. Ini Ustaz sebut penting. Sebab disebabkan oleh tak ada orang yang awasi kita. Kita bukan berada dalam satu tempat yang macam dulu dengan guru. Kita berada di tempat yang berbeza. Yang di sini jangan tipu guru. Sebab tu Ustaz sebut sebagai akhir, Ustaz nak sebut sikit conclusion Ustaz. Bagi menghadapi SPM, STPM, STAM semua ni Ustaz boleh menghadapi SPM di sini. Tapi besar lagi sebenarnya. Untuk yang menghadapi peperiksaan ataupun yang tidak menghadapi peperiksaan, kita boleh lihat ini Ustaz letak 4 perkara. Pertamanya sentiasa fokus. Ustaz terangkan tadi bagaimana seseorang itu perlu fokus. Jangan terganggu fokus. Teruskan fokus kita ni biar betul. Seperti orang memanah, dia tak boleh hilang fokus. Bila dia tarik je ke pipi dia, tarik, dia kena fokus yang betul. Dia kena hilangkan semua gangguan. Jangan ada ganggu dia. Walaupun di sekeliling dia bising. Tapi dia kena cari ketenangan. Sebelum dia lepaskan
anak panah dia busur dia. Kita yang belajar ni atau peperiksaan ni macam tu. Seperti seorang yang ambil busur, kemudian kita ambil anak panah, kita tarik, kita target. Yang kita tarik target, macam mana nak dapat target yang betul kalau kita hiraukan kiri kanan kita? Ataupun dalam keadaan kita tidak fokus pada bidikan kita tu. Faham tak? Jadi, para pelajar sekarang ni seolah-olah sedang mengambil anak panah, fokus, dan nanti sampai masa dia lepaskan. Dan insya-Allah target itu akan betul. Akan dapat sasaran 10. Itu yang bagus. Kalau kita kan nampak sana ni dapat A, itu yang bagus. Bayangkan satu hari nanti awak dapat slip dapat result keputusan semua tu panjang. Tengok dari atas, turun sampai bawah semua Allah. Kalau setam kok mumtaz Allah. Kalau semua dapat straight Allahu Rabbuna, kita kata Allah. Ni adalah orang yang fokus betul. Amanah ni penting. Ustaz nak sebut amanah di sini ialah bagaimana kita amanah pada Allah, amanah pada guru, amanah juga pada sekarang ni kerajaan bagi kepada kita 1 gig. Kita kena jangan buat 1 gig tu buat benda lain. Gunakan untuk belajar. Sebab itu amanah yang diberikan oleh kerajaan pada kita. Allah kerajaan kata ni saya bagi kepada para pelajar untuk pelajar ni kita ni dapat belajar dengan baik. Ini penting supaya kita amanah. Jangan boleh dapat perkara ni kita buat benda lain. Jangan gitu. Yang amanah kita kena buat betul-betul supaya kita ni menjadi orang berintegriti. Jaga kesihatan, Ustaz ada sebut tadi bagaimana seseorang itu perlu jaga kesihatan. Jangan sampai diri kita ni dapat penyakit, terkena penyakit ataupun kemalangan ataupun perkara-perkara yang seperti itu yang menjejaskan persediaan kita dan menjejaskan peperiksaan kita. Ini penting. Kesihatan penting. Yang akhir sekali, setelah kita buat semua, doa jangan lupa. Sepanjang kita buat tu, pertautan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala cukup penting. Ustaz bimbang, takut-takut kita ni dalam keadaan kita ni lupa bahawa kita ni ada Tuhan. Kita ni ada Allah yang mana tempat kita mengadu. Kita kena mengadu pada Allah. Kita kena sentiasa bergantung pada Allah, berserah pada Allah. Setelah kita buat segala perkara, untuk menjanjikan, untuk menjadikan kita ni pelajar cemerlang dan kita nak hadiahkan keputusan kita nanti pada kedua orang ibu bapa kita, yang mana ibu bapa kita ni banyak berkorban untuk kita. Kita nak pada hari itu kita boleh tunjuk ke ibu bapa kita, ayah, mak, ni yang saya buat, tengok ni. Oh, tak ada. Ibu bapa ni kalau dapat lihat perkara macam tu, hatinya besar, berbunga. Anaknya telah mengabulkan impian dia. Itulah ibu ustaz pun ayah. Ustaz pun lihat keadaan ni, kalau anak berjaya juga orang rasa alhamdulillah, syukurnya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bagi seorang anak kalau dia dapat begitu, alhamdulillah. Masih belum terlambat. Ingat ustaz kata masih belum terlambat. Tinggal lagi kita nak mulakan diri kita ni supaya kita ni boleh bertindak sekarang menuju kejayaan. Ingat, kita sekarang ni sedang menuju satu destinasi, jangan hilang fokus. Ingat amanah kita, jaga kesihatan, sentiasalah berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah apabila kita duduk dalam keadaan sebegini, maka menjadikan diri kita ini pelajar yang cemerlang insya-Allah. Ustaz doakan kepada semua pelajar yang mengikuti FB ini dan yang di luar sana supaya mendapat kejayaan yang cemerlang dalam peperiksaan mereka nanti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yashba' wa min du'ain la yustajabu lah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.